Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Julman bin Abdul Rahman Nomor Matrix BA23110141. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Secara ringkasnya, penjajahan Barat di Tanah Melayu dan Borneo dapat membawa perubahan yang besar, terutamanya dalam bidang politik, ekonomi sosial, dan budaya. Pengaruhnya masih dirasai hingga kini, dan ianya dapat membentuk landscape politik dan ekonomi, serta mengubah cara hidup penduduk tempatan. Implikasinya, terutamanya terhadap identiti budaya, sistem nilai dan pemikiran masyarakat akan turut diperhatikan. Oleh itu, dengan memahami sejarah ini, kita dapat mengevolusikan impaknya dan mengambil iktibar untuk masa depan yang lebih baik. Seterusnya, bahagian objektif kajian. Terdapat 4 objektif kajian yang digunakan dalam kajian kumpulan kami. Objektif pertama mengenal pasti kesan positif penjajahan Barat yang berlaku di Tanah Melayu dan Borneo kepada masyarakat. Objektif kedua mengenal pasti kesan negatif penjajahan Barat yang berlaku di Tanah Melayu dan Borneo kepada masyarakat. Objektif yang ketiga mengetahui implikasi positif penjajahan Barat yang berlaku di Tanah Melayu dan Borneo terhadap pentadbiran di Malaysia. Dan objektif terakhir mengetahui implikasi negatif penjajahan Barat yang berlaku di Tanah Melayu dan Borneo terhadap pentadbiran di Malaysia. Beralih kepada metodologi kajian pula. Metodologi kajian merupakan proses bagi pengkaji memperoleh maklumat berkaitan dengan kajian. Metodologi kajian kami menggunakan kajian secara kualitatif. Reka bentuk kajian mengenal pasti kesan positif dan negatif. Skop kajian tertumpu kepada kesan dan implikasi penjajahan. Kaedah kajian. Sumber sekunder iaitu sumber daripada artikel, jurnal ilmiah, sumber internet lain. Assalamualaikum, saya Faradila binti Harun dengan matrik number BA23110031. Antara kesan positif penjajahan Barat terhadap kehidupan masyarakat ialah peningkatan ekonomi dalam kalangan masyarakat. Jadi, seperti yang kita tahu, penjajahan Barat ini berlaku di Tanah Melayu dan Borneo, meninggalkan banyak kesan positif dan negatif dari berbagai aspek. Oke. Peningkatan ekonomi dalam kalangan masyarakat, perubahan ekonomi di Tanah Melayu jelas terlihat apabila pihak British memperkenalkan sistem ekonomi dualisme, yaitu ekonomi tradisional dan ekonomi komersil. Kemudian pada zaman prakolonial, yaitu zaman awal sebelum penjajahan Barat ke Tanah Melayu, masyarakat Melayu ni mengamalkan ekonomi tradisional yang bermaksud aktiviti untuk keperluan sendiri yang dilakukan secara kecil-kecilan menggunakan peralatan tradisional seperti cangkul gitu. Kegiatan tradisional ni dijalankan macam contoh aktiviti bercucuk tanam, menanam padi, lepas tu menangkap ikan, menternak binatang, ayam, itik, lembu, begitu. Bila pihak British datang untuk menjajah Tanah Melayu, terdapat peningkatan corak perubahan ekonomi. Jadi dari sistem tradisional kepada sistem ekonomi dualisme, gitu. Ekonomi komersial ni diperkenalkan oleh pihak British kan. Ekonomi komersial ni dia merujuk kepada sistem mata wang dan kewujudan pasaran untuk menjual hasil ekonomi. Kiranya macam berlaku import ekspor.
gitu. Dia bukan lagi tradisional yang setakat menanam padi, menternak lembu gitu. Lepas tu penggunaan peralatan dia pun bukan lagi cuman cangkul, dia guna banyak peralatan moden, contoh macam mesin, jentera, di mana benda-benda tu dapat dapat keuntungan dan menghasilkan hasil yang banyak gitu dan lebih tinggi. Selain itu juga dia ada sistem peningkatan dalam sistem perhubungan dan pengangkutan, di mana ianya dapat memudahkan pergerakan masyarakat. Perkembangan sistem perhubungan dan pengangkutan untuk memudahkan pergerakan masyarakat. Selain itu juga perkembangan sistem perhubungan dan pengangkutan untuk memudahkan pergerakan masyarakat juga turut berkembang semasa zaman penjajahan British ke Tanah Melayu, di mana perubahan ekonomi yang berlaku di Tanah Melayu itu berdasarkan 3 fasa utama. Yang pertama, pembentukan ekspor kolonial tahun 1800 sehingga 1920. Fasa kedua, peperangan dan kemerdekaan pada tahun 1920 sehingga 1963, dan fasa ketiga pula fasa perindustrian pada tahun 1963 sehingga 1990. Jadi pada waktu itu aktiviti ekspor tuh dia mesti giat dijalankan untuk meningkatkan ekonomi. Pihak British nih memerlukan sistem pengangkutan dan perhubungan yang pantas dan cekap bagi memudahkan membawa hasil ekonomi macam getah, biji timah pergi pusat pelabuhan untuk diekspor gitu. Tapi sebelum penjajahan British, sistem pengangkutan dan perhubungan ini memang telah wujud di Tanah Melayu. Cumanya pengangkutan dia tu contoh macam kalau di darat, pengangkutan utama dia time tu binatang. Contoh dia macam gajah, lembu, kerbau, kuda. Kalau sebelum pembinaan jalan darat pula, aliran sungai secara semula menjadi nadi perhubungan utama dan penggerak kegiatan ekonomi serta merupakan laluan yang pantas untuk membawa barangan dan penumpang. Kiranya sungai ialah jalan yang paling pantas dan lajulah. Jadi walaupun sebelum ni Tanah Melayu memang sudah wujud sistem pengangkutan dan perhubungan yang baik, tapi pihak British ni telah membangunkan lagi jalan perhubungan bagi proses mempercepat pembangunan yang maju yang diinginkan, di mana beberapa kemudahan infrastruktur akan dibangunkan dengan adanya pembukaan tanah-tanah baru untuk eksploitasi sumber. Pihak British ni juga melakukan banyak usaha untuk membina infrastruktur pengangkutan, yang mana jalan raya, rangkaian jalan raya dan kereta api merupakan satu tempat yang menghubungkan kawasan penggalian biji timah ke pantai. Selain itu juga kemudahan pelabuhan telah ditambah baik untuk memudahkan aktiviti pengeksporan sumber ekonomi. Jadi pertumbuhan dalam industri biji timah dan getah ni dapat memenuhi permintaan dunia dan berkembang gitu, dapat diperkembangkanlah dengan lebih luas. Dalam masa yang sama, kalau permintaan biji timah dan getah ni tinggi, ekonomi di Tanah Melayu tu pun meningkat gitu. Jadi di sini terdapat 3 fasa perkembangan landasan kereta api yang telah diperkenalkan di Tanah Melayu time tu. Yang pertama, perkembangan landasan kereta api. Fasa pertama pada tahun 1885 hingga 1896, di mana landasan kereta api ini telah dibina dari Taiping ke Port Vale, yaitu Kuala Sepetang, Kuala Lumpur ke Port Swettenham, Pelabuhan Klang, Seremban ke Port Dickson, serta Ipoh dan Batu Gajah ke Teluk Anson, yaitu Teluk Intan, dan beberapa landasan kereta api yang pendek dibina bagi menghubungkan kawasan Lombong dengan pelabuhan untuk memudahkan pengeksporan biji timah. Kemudian pada tahun 1897 hingga 1909 bermulanya pula perkembangan fasa kedua,
di mana pembinaan landasan kereta api ini menghubungkan kawasan utara dengan selatan apabila negeri-negeri Melayu bersekutu ditubuhkan, sekaligus untuk memenuhi keperluan ekonomi yang semakin bertambah disebabkan oleh perkembangan perusahaan getah dan biji timah yang pesat. Perkhidmatan kereta api itu juga diadakan untuk memudahkan pentadbiran pihak British, begitu. Kiranya sambil memudahkan pentadbiran pihak British, sambil juga meningkatkan ekonomi di tanah Melayu. Dalam masa yang sama juga masyarakat di tanah Melayu pada waktu itu pun dapat menggunakan kemudahan tuh untuk kemudahan bergerak dengan adanya kereta api itu, gitu. Pada tahun 1910 sehingga tahun 1931 pula merupakan perkembangan landasan kereta api yang ketiga, fase ketiga, di mana landasan kereta api ini dibina bagi menghubungkan seluruh tanah Melayu kecuali Terengganu. Selepas pihak British ni berjaya memperluas dia punya pengaruh ke seluruh negeri-negeri Melayu bersekutu. Selain daripada memenuhi keperluan ekonomi dan pentadbiran British, perkhidmatan kereta api ini juga telah menjadi pengangkutan awam bagi penduduk yang ada di tanah Melayu. Seterusnya saya serahkan kepada Ashikin lah. Saya Nur Ashikin binti Arman, memegang nombor metrik PA23110103, akan meneruskan pembentangan mengenai kesan positif penjajahan Barat terhadap kehidupan masyarakat. Kesan positif penjajahan Barat terhadap kehidupan masyarakat yang seterusnya ialah perkembangan sistem pendidikan dalam kalangan masyarakat. Pada tahun 1800 hingga tahun 1956, terdapat 5 persekolahan yang telah diperkenalkan, iaitu Sekolah Vernacular Melayu, Sekolah Vernacular Cina, Sekolah Vernacular India, Sekolah Vernacular Inggeris, dan sekolah agama iaitu madrasah. Orang Melayu mula timbul kesedaran untuk memajukan pendidikan. Hal ini demikian kerana melalui pendidikan, ekonomi dan sosial orang Melayu dapat ditingkatkan. Orang Melayu mula mendesak kerajaan Inggeris untuk memperbaiki keadaan pendidikan di sekolah-sekolah Melayu. Maka pada tahun 1950, satu jawatan kuasa yang diketuai oleh L.J. Barnes telah ditugaskan untuk menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan orang Melayu. Pendidikan mula berkembang selepas kemerdekaan pada tahun 1957. Laporan Rahman Talib menyatakan bahawa pendidikan menyediakan pendidikan rendah secara percuma bagi masyarakat untuk menimba ilmu. Selain itu, peperiksaan memasuki sekolah menengah dimasukkan pada tahun 1964. Penjajahan Barat juga memberi kesan positif terhadap perkembangan bidang seni dalam kalangan masyarakat juga. Pengaruh kesenian Barat boleh dilihat dari dua aspek, iaitu aspek persembahan muzik dan seni bina. Aliran-aliran muzik yang mereka bawa ke alam kita menghasilkan kumpulan-kumpulan artis yang beraliran rock, balada, pop dan banyak lagi. Kepelbagaian genre yang dibawa oleh Barat telah melahirkan golongan yang berseni dan berbakat di dalam Malaysia. Dari segi seni bina pula, terhadap sesetengah reka bentuk binaan bangunan yang terdapat di tempat kita ini juga adalah sebagai bukti pengaruh Barat terhadap kita. Sebagai contoh, menara berkembar yang dibina berkonsepkan silinder merupakan idea daripada Barat. Oleh itu, jelaslah bahawa masyarakat di Malaysia mendapat idea-idea seni bina yang lebih moden daripada Barat. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nurwi Fahiman bin Wijasura, bernomor metrik BA23110212, akan menerangkan tentang kesan negatif penjajahan Barat terhadap masyarakat di Tanah Melayu dan Borneo. Jadi sebagai pembukaan, kita dapat lihat masyarakat Tanah Melayu dan Borneo ini banyak mengalami kesan-kesan daripada penjajahan Barat daripada pelbagai aspek. Jadi kita dapat lihat mereka ni menghadapi pelbagai cabaran dan halangan semasa kedatangan penjajahan. Jadi kalau kita lihat kolonial British ni, dia merupakan salah satu penjajah yang memberikan kesan signifikan terhadap politik, ekonomi dan sosial masyarakat yang kita dapat lihat sehingga hari ini. Jadi walaupun kita lihat terdapat beberapa kesan positif yang berlaku oleh penjajahan Barat, namun kita dapat lihat kesan negatif ini lebih menonjol terhadap masyarakat yang berlaku semasa penjajahan Barat.
Jadi kesan negatif yang pertama itu pengaruh sosial masyarakat. Jadi kalau kita lihat pada ini, masyarakat mengalami kesukaran hidup selepas kedatangan British. Antaranya masyarakat hanya ikut saja arahan atau perintah daripada Barat. Dapat kita lihat dengan jelas pada pengaruh sosial daripada Barat yang lebih terbuka. Jadi kalau kita lihat masyarakat Tanah Melayu ini, mereka lebih mempunyai pikiran yang kita gelar sebagai pantang larang, petua dan lain-lain. Jadi biasanya pantang larang dan semua ini mereka tidak dikatakan wajib, tapi mereka akan amalkan dan sudah pasti menerima hukuman sekiranya mereka tidak melakukannya. Jadi kesannya daripada itu, kepercayaan dan agama masyarakat ni dia menjadi terhad. Sememangnya kalau kita lihat cara berfikir masyarakat daripada pengaruh penjajah Barat ni, dia memang sangat berbeza daripada masyarakat di Asia ini, terutama di Tanah Melayu. Jadi oleh itu jelas kita dapat lihat perbezaan cara berfikiran menyebabkan pengaruh sosial dalam masyarakat Tanah Melayu. Seterusnya, kesan negatif daripada penjajahan Barat ialah sosial berkurangan, di mana kita dapat lihat masyarakat Tanah Melayu dan Borneo juga dorang mengalami kesan negatif penjajah Barat yang meluas luas daripada aspek sosial kekeluargaan. Jadi ketika itu di Barat dia mewujudkan idea yang mana keluarga ni bukan lagi unit fungsional dan dia dianggap tidak diperlukan lagi. Jadi ini idea ni menyebabkan berlaku kebimbangan terhadap masyarakat Tanah Melayu dan yang mana masyarakat Melayu ni ia menerapkan idea yang sebaliknya daripada apa yang Barat fikir. Jadi penjajah Barat ni dia mencari alternatif lain untuk gantikan institusi keluarga ni. Antara langkah yang alternatif yang mereka lakukan ialah bersekedudukan tanpa nikah, iaitu duduk serumah walaupun belum nikah atau berkahwin. Seterusnya pasangan sejenis, keibubapaan tunggal, hidup secara berkelompok dan didikan anak secara profesional. Jadi ini juga membimbangkan masyarakat, terutamanya bagi masyarakat yang beragama Islam, kerana ya sudah tentu yang amat bertentangan serta umat Islam amat menolak kefahaman tersebut. Terakhir adalah pengasingan pertempatan. Jadi pengasingan pertempatan ini turut berlaku semasa penjajahan Barat, di mana masyarakat ni dipaksa bertinggal secara asing mengikut kaum, di mana kaum-kaum ni dia diasing pertempatannya mengikut kegiatan ekonomi masing-masing. Contohnya pada ketika itu kaum Cina mereka dipaksa untuk tinggal di kawasan bandar di mana ia pemacu ekonomi. Jadi Cina ditempatkan di kawasan perladangan di mana aktiviti pertanian dilakukan. Seterusnya India di kawasan perladangan di mana aktiviti pertanian tu dilakukan, di mana ia berlaku di luar bandar. Kemudian masyarakat Melayu pula diletakkan di kawasan perkampungan. Jadi pengasingan pertempatan ini menyebabkan interaksi antara kaum jadi berkurang, dan kerana mereka ni kurang berkomunikasi dan mereka hanya fokus pada pekerjaan masing-masing. Jadi akibatnya juga wujud perasaan prasangka antara sesama kaum. Tambahan pula Tanah Melayu dan Borneo ini merupakan sebuah negara yang dipenuhi dengan pelbagai kaum, di mana ia menjadi punca pemacu perpaduan negara. Jadi sekiranya perpaduan ini sukar dipupuk, maka mustahil sebuah negara itu dapat hidup secara aman, harmoni serta sejahtera. Namun apa yang terjadi, penjajahan Barat ini hanya berfikir secara jangka masa lama tanpa berfikir terhadap hubungan sesama masyarakat di Tanah Melayu dan Borneo. Sekian daripada saya, kemudian akan disambung oleh rakan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Mahfuzah binti Sakaran dan memegang kad matriks bernombor BA 2311018. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesan negatif penjajahan Barat terhadap kehidupan masyarakat. Yang keempat adalah perubahan terhadap sosial ekonomi. Sosial ekonomi membawa maksud kepada kajian
hubungan antara aktiviti ekonomi dan kehidupan sosial. Perubahan sosial ekonomi ini menjadi salah satu kesan negatif yang paling ketara kerana ia berkait dengan ekonomi dan budaya di Tanah Melayu. Hal ini dapat dilihat apabila penjajahan oleh kuasa-kuasa asing membawa kepada pengenalan sistem ekonomi kapitalis di Tanah Melayu. Contohnya, sistem pajakan tanah dan ladang getah yang telah mempengaruhi struktur sosioekonomi masyarakat tradisional. Selain itu ialah pengaruh ekonomi terhadap identiti etnik juga berkait rapat dengan perubahan terhadap sosioekonomi. Perkembangan sektor ekonomi tertentu seperti perdagangan dan perindustrian yang membantu untuk memperkuat identiti etnik tertentu. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pembangunan ekonomi antara etnik-etnik. Seterusnya ialah pendidikan dan identiti kebangsaan juga merupakan kesan negatif penjajahan Barat terhadap kehidupan masyarakat. Penjajahan British memperkenalkan sistem pendidikan Barat di Tanah Melayu. Pengenalan bahasa Inggeris merupakan bahasa pengantar dalam pendidikan menyebabkan perubahan budaya dan identiti masyarakat Melayu. Sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam menanamkan semangat nasionalisme dan cinta kepada negara. Melalui pendidikan, masyarakat diajar tentang sejarah, budaya dan nilai-nilai kebangsaan. Bukan itu sahaja, wujud cabaran seperti bahasa pengantar, kurikulum dan isu-isu etnik mempengaruhi bagaimana pendidikan membentuk identiti kebangsaan. Pendidikan multibahasa dan pengenalan nilai-nilai kebangsaan yang inklusif juga merupakan cabaran yang dihadapi oleh masyarakat. Assalamualaikum, nama saya Nur Ainul Mardias dan saya akan menerangkan tentang kesan positif yang dibawa oleh penjajahan British kepada pentadbiran di Malaysia. Yang pertama, pengenalan kepada sistem birokrasi. Sebelum kedatangan British pada awal abad ke-18, pemerintahan di Tanah Melayu agak mengelirukan sehingga berlaku pergaduhan dan perebutan kuasa di Tanah Melayu. Namun British dengan naungan kuasanya seperti Singapura, Melaka dan Tanah Melayu memerlukan pelantikan pegawai. Oleh itu ramai masyarakat mengisi kekosongan itu, terutamanya kaum Melayu. Selain itu juga British telah memperkenalkan sistem Gubernur Jeneral sebagai ketua pentadbiran, pelantikan biro atau jabatan, pelantikan pegawai dan juga pengenalan kepada sistem Barat. Oleh itu dapat dilihat bahawa struktur awam yang ada di Malaysia pada hari ini adalah kesan daripada penjajahan British. Seterusnya, pengenalan kepada sistem residen. Sistem residen ini akan membantu dan menasihati Sultan dalam urus tadbir negara. Malah, sistem residen ini juga akan mengelakkan Sultan daripada sewenang-wenangnya mengubah dasar negara. Selain itu juga, sistem residen ini akan membantu pemerintah atau Sultan untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam membuat segala keputusan. Kerana Sultan atau pemerintah perlu meminta dan mematuhi nasihat yang diberikan oleh residen. Dalam sistem residen ini akan membentuk pemerintah yang lebih berwibawa dan cekap dalam menjalankan tugas sebagai seorang pemerintah. Dan yang terakhir, pengenalan kepada sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini juga diperkenalkan oleh British semasa era penjajahannya. Sistem demokrasi pertama kali dilakukan pada tahun 1952. Di Malaysia, sistem demokrasi ini membolehkan rakyat untuk memilih pemerintah yang terbaik untuk memimpin negara daripada berbagai parti politik yang ada. Sepanjang penjajahan British, banyak parti politik telah ditubuhkan bagi menjalankan aktiviti berkaitan politik. Oleh hal yang demikian dapat dilihat bahawa penjajahan British telah menaikkan semangat kaum Melayu untuk melawan mereka, sehingga wujudnya pelbagai parti politik dan wujudnya pengamalan sistem demokrasi untuk Malaysia. Seterusnya, saya akan membentangkan kesan negatif penjajahan Barat kepada pentadbiran. Terlebih dahulu, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Tuari Umuy, anak Niklas Kantan dan nombor metrik saya BA 23110161. Kesan yang pertama ialah kemerosotan kuasa mutlak Sultan. Sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu, Sultan mempunyai kuasa mutlak dan tidak boleh dibantah. Sultan memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem pemerintahan, terutamanya dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Malah, Sultan menduduki kedudukan yang tertinggi dalam struktur sosial masyarakat. Selepas kedatangan British ke Tanah Melayu, kuasa Sultan mula berkurangan. Kenapa? Hal ini disebabkan oleh orang British mula memperkenalkan sistem residen. Dalam sistem residen ini, residen merupakan penasihat kepada Sultan, iaitu orang British sendiri, dalam semua perkara pentadbiran, kecuali hal agama dan adat istiadat Melayu. Walau bagaimanapun, residen lebih berkuasa daripada Sultan, misalnya dalam menentukan keputusan. Oleh itu, kemerosotan kuasa Sultan mula berlaku dan Sultan juga dijadikan sebagai boneka oleh pihak British untuk mengkaburi mata rakyat
bahawa negara masih lagi diperintah oleh Sultan walaupun didatangi oleh orang British. Kesan yang kedua ialah perubahan corak pentadbiran. Corak pentadbiran di Tanah Melayu sebelum kedatangan penjajah barat adalah dalam bentuk feudalisme di mana rakyat akan terikat dengan perintah raja ataupun sultan. Cel Bongkeng mengatakan bahawa feudalisme ini dia merujuk kepada satu organisasi politik dan sosial yang terdiri daripada hierarki di mana ia akan mengkelaskan kedudukan ataupun status sosial masyarakat. Feudalisme juga merupakan istilah yang menunjukkan kesetiaan dalam dua kelompok sosial seperti pihak yang memerintah akan dipanggil sebagai tuan dan pihak yang diperintah akan dipanggil sebagai vassal. Apabila British datang ke Tanah Melayu, corak pentadbiran mula berubah kepada corak demokrasi seperti yang diamalkan sekarang. Dalam pemerintahan demokrasi ini, rakyat akan diberi peluang dalam kebebasan bersuara dan terlibat dalam proses membuat keputusan politik menerusi pilihan raya. Kesan perubahan corak pentadbiran ini menyebabkan kegagalan kerajaan memahami dan menyelaraskan aspirasi rakyat, malah menjejaskan kelestarian keseluruhan Parti Nasional yang memerintah. Selain itu, ia menyebabkan munculnya fenomena seperti keganasan persepsi dalam negara demokrasi, di mana ia berlaku menyebabkan penyebaran maklumat palsu yang pantas dan persepsi yang negatif melalui sosial media. Keadaan ini boleh menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakharmonian dalam sesebuah negara. Keganasan persepsi ini boleh memprovokasi dan memanipulasi sentimen di luar pemikiran yang rasional. Bahkan, ia berpotensi untuk membunuh watak tokoh politik dan individu. Ketidakseimbangan kuasa antara penjajah barat dengan pemimpin tempatan merupakan kesan negatif penjajahan barat terhadap pentadbiran. Keadaan ini berlaku apabila British mula memperkenalkan sistem birokrasi di Tanah Melayu di mana ia hanya dimonopoli oleh orang barat sahaja. Disebabkan oleh itu, pemimpin tempatan hilang kekuasaan dan pengaruh dalam memerintah apabila mereka tidak berkuasa dalam membuat keputusan. Sebaik sahaja pihak British mula campur tangan dalam urusan pentadbiran tempatan. Sistem birokrasi ini diperkenalkan oleh orang British melalui penubuhan kerajaan pusat di negeri-negeri selat di mana Governor merupakan pemerintah yang tertinggi dan dibantu oleh residen serta penasihat British. Sebagai contoh, J.W.W. Birch merupakan residen yang pertama di Perak dan beliau memberikan tekanan pada Sultan Abdullah agar menandatangani surat pengisytiharan bagi residen British untuk mentadbir hasil negeri atas nama Sultan. Keadaan ini menyebabkan ketidakseimbangan kuasa antara penjajah barat dan pemimpin tempatan kerana penjajah barat lebih berkuasa berbanding dengan pemimpin tempatan. Bahkan, berlaku penghakisan kuasa sultan dan para pembesar apabila mereka lebih berkuasa dalam menentukan keputusan. Keputusan yang diambil oleh pihak British tanpa mempertimbangkan keperluan dan adat tempatan telah mencetuskan ketidakpuasan hati penduduk tempatan kerana ia bercanggah dengan nilai tempatan dan berlaku penindasan terhadap penduduk. Kesimpulannya, penjajahan barat di Tanah Melayu dan Borneo telah memberi kesan campuran pada kedua-dua kawasan tersebut. Kesan positif termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi melalui eksploitasi yang buruk. Namun, terdapat juga kesan negatif seperti eksploitasi sumber semula jadi yang berlebihan dan pembagian sosial serta budaya yang akan mencetuskan konflik. Dengan memahami kedua-dua sisi ini, ianya akan dapat memberi kesan terhadap kita dan kita dapat mempelajari untuk memastikan pembangunan yang lebih baik untuk masa depan kedua-dua kawasan ini. Sekian, terima kasih.